Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan saya Raiti pabukat ngai mulut poyoh. Pabukat Islam nakarato nakasimbong pat susuati itorok pagun malor mamar. Koson magani rondo sungka mangkara mampapirot poyo kasalulan oro naganakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, tajuk yang diberikan kepada saya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai qudwah hasanah pada masa kini. Qudwah hasanah bermaksud tauladan terbaik, contoh terbaik, role model, idola yang patut kita jadikan sebagai panduan dalam hidup. Tidak lain dan tidak bukan iaitu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dalam firman-Nya dalam surah Al-Ahzab ayat 21, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsira." Maksudnya demi sesungguhnya adalah bagi kamu diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contoh ikutan yang baik bagi orang yang sentiasa mengharapkan redha Allah SWT, bagi orang yang mengharapkan, bagi orang yang takut kepada hari kiamat, bagi orang yang selalu mengikuti Allah baik susah maupun senang. Jadi inilah ciri-ciri yang mereka yang menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh tauladan terbaik. Insya-Allah saya akan jelaskan beberapa poin penting berkaitan tentang kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam patut menjadi role model kita, patut menjadi qudwah hasanah kita. Lebih-lebih pada masa kini kita dilanda dengan pandemik COVID-19 menyebabkan ramai orang stres, ramai orang hilang pendapatan, ramai orang tidak ada arah tuju. Jadi kita perlu melihat kembali, menilai kembali role model kita, menjadikan Nabi SAW sebagai role model kita. Itulah solusi dalam kehidupan. Contoh-contoh yang kita perlu ikut Nabi SAW. Sebelum saya masuk kenapa kita perlu ikut Nabi, saya tunjukkan contoh-contoh. Sebagai contoh COVID-19, bagaimana Nabi SAW menghadapi wabak penyakit. Apakah doa yang diajarkan Nabi SAW? Kita perlu contohi. Ini antara buku yang menceritakan tentang kenapa kita kena ikut Nabi SAW dalam menghadapi wabak. Dan seluruh perubatan, bagaimana Nabi SAW berubat. Apakah ubat-ubat ataupun nasihat-nasihat Nabi SAW dalam perubatan. Ada buku yang menjelaskan Tibbun Nabawi. Ini antara contoh kita mengikut Nabi SAW dalam perubatan. Ini antara contohnya. Contoh pengubatan Nabi SAW, ya, menurut Al-Quran dengan Sunnah. Doa-doa juga kita perlulah ikut doa-doa yang dianjurkan oleh baginda Nabi SAW. Bahkan ini antara tanda kita cinta terhadap Nabi adalah dengan kita mengikut sunnah Nabi SAW. Ada banyak amalan-amalan doa kesukaan Nabi SAW. Bagaimana Nabi SAW mengajar. Ada juga membahaskan bagaimana Nabi SAW mengajar. Ya, jadi kita perlu ikut dalam setiap perkara. Hatta dalam ibadat, sebagai contoh sifat solat Nabi, sifat wuduk Nabi. Ya, bahkan dalam motivasi pun ada juga motivasi cara Nabi SAW. Dalam pengurusan masa, bagaimana kita menyusun masa-masa kita, menyusun jadual kita dalam 24 jam, bagaimana kita nak ikut Nabi SAW dalam 24 jam. Ada juga banyak kitab-kitab atau risalah menulis kehidupan Rasulullah SAW dalam 24 jam. Dalam keluarga, Nabi SAW merupakan ketua keluarga. Nabi ada isteri, bahkan isteri Nabi ramai. Dalam hadis mengatakan ada 9, totalnya 12 tapi 9 pada masa yang sama. Bagaimana Nabi menguruskan masa? Kadang-kadang kita satu isteri pun tak ada masa nak urus. Jadi ada banyak buku yang telah ditulis banyak. Ini saya bagi contoh dahulu, ya. Nabi SAW dalam menguruskan keluarga, bagaimana Nabi bermuamalah dengan anak kecil, ya. Bagaimana ibadah Nabi. Nabi begitu bersungguh-sungguh solat sampai bengkak kaki. Itu menunjukkan kesungguhan Nabi SAW dalam ibadah. Ya, tetapi adakah Nabi berlebihan? Itu kita perlu belajar. Ya. Ini antara contohnya mudah, rajin solat, gaya Nabi SAW. Jadi semua nak ikut Nabi. Dalam pimpinan, ini contoh gaya cara nak pimpin, cara nak memimpin, gaya Rasulullah SAW. Komunikasi pun orang akan ikut. Cara nak komunikasi mengikut Nabi, gaya Nabi SAW. Ini saya bagi contoh saja. Ya. Nak sihat tubuh badan pun disebutkan tadi dalam Tibbun Nabawi. Ini contohnya sihat tubuh mengikut gaya Nabi SAW. Nak berniaga pun juga ada. Banyak buku menuliskan tentang usahawan, ya, mengikut cara Nabi SAW. Ini antaranya mengikut Nabi SAW. Nak berhibur pun ada juga mengikut gaya Nabi SAW. Ini adalah contoh Nabi SAW kita jadikan role model dalam setiap perkara kehidupan.
Kita tidak berlepas pandang, kita dah menjadikan Nabi SAW sebagai qudwah hasanah, role model, contoh tauladan terbaik. Dari sudut ibadat, dari sudut akhlak dan juga sudut muamalat, iaitu sudut kita berkomunikasi, berhubung dengan manusia. Saya telah tunjukkan beberapa contoh ataupun perkara yang kita perlu ikut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan kali ini saya nak berkongsi kenapa kita perlu menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai qudwah hasanah, sebagai role model kita, sebagai contoh tauladan kita. Poin yang pertama, Allah Subhanahu wa taala telah memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana akhlaknya yang mulia dan sifat yang terpuji. Tuhan telah memuji baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa innaka la'ala khuluqin azim, dalam surah Al-Qalam. Dan sesungguhnya kamu Muhammad benar-benar berbudi pekerti, berakhlak mulia. Jadi Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi. Dalam hadis yang lain, innamal bu'istu liutammima makarimul akhlaq. Dalam riwayat yang lain, masalihul akhlaq. Sesungguhnya, kata Nabi SAW, sesungguhnya aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi poin yang pertama, Nabi SAW merupakan insan yang paling berakhlak mulia. Poin yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi SAW berupa rahmat dan juga kasih sayang. Jadi pujian Allah Subhanahu wa taala terhadap baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan rahmat dan kasih sayang. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dalam surah Al-Anbiya 107. Dan tidaklah kami utuskan kamu Muhammad melainkan sebagai rahmat kepada seluruh alam. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan rahmat kepada kita semua. Kasih sayang kepada kita semua, ya. Dan juga dalam hadis Nabi menyebutkan, saya cuma mengambil ringkasan saja. Dalam hadis yang menyebutkan, innama ana rahmatun muhdatun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku adalah rahmat yang dihadiahkan. Hadis ini adalah Hakim dan dinil sahih. Ya. Sabda Nabi, aku ini adalah rahmat yang dihadiahkan. Ya, jadi Nabi SAW katakan Nabi merupakan satu rahmat untuk kita semua. Poin yang ketiga, perhatian Allah Subhanahu wa taala kepada baginda sejak kelahirannya lagi. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ilan fa'agna. Bukankah dia mendapati Muhammad seorang yatim dan dia melindungimu. Jadi Allah SWT mendapati Nabi Muhammad seorang yatim dan Allah Taala lindung Nabi SAW. Jadi kita melihat ayat ini menunjukkan begitu bahawa Allah Subhanahu wa taala begitu memperhatikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sejak kecil lagi. Poin yang keempat, keterangan tentang dilapangkan dadanya dan diangkat sebutannya. Ini kelebihan yang diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alam nashrah laka sadra wa wada'na anka wizra. Bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu, iaitu dada Nabi sallallahu alaihi wasallam dilapangkan, dan kami telah menghilangkan daripadamu bebanmu. Ini antara ayat yang menyebutkan tentang Nabi SAW telah dilapangkan dadanya. Sebab itu kita kena jadikan Nabi SAW sebagai contoh role model terbaik. Yang keenam, Allah Subhanahu wa taala telah melebihkan Nabi Muhammad SAW berbanding nabi-nabi yang lain. Berdasarkan sabda Nabi SAW, aku diberi kelebihan daripada semua nabi dengan 6 perkara. Aku diberikan jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim iaitu kata-kata yang padat, singkat tapi padat. Aku ditolong dengan rasa musuh. Aku ditolong dengan rasa dari musuh. Dihalalkan qadimah untukku. Bumi dijadikan suci untukku sebagai alat bersuci. Dan aku diutuskan kepada semua makhluk dan semua nabi ditutup denganku. Nabi merupakan penutup segala nabi. Yang ketujuh, baginda Nabi SAW merupakan insan yang paling bertakwa dan paling mulia. Ya. Ini telah dijelaskan Nabi SAW. Ana Muhammad bin Abdul Muttalib. Ana Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Inna Allah Ta'ala khalaq faja'alani fi khairihim. Ya. Aku adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Sesungguhnya telah menciptakan makhluk. Ya. Dan lalu menjadikan aku dalam sebaik-baik mereka. Jadi Allah Ta'ala menyebutkan bahawa Nabi SAW adalah sebaik-baik manusia yang diciptakan. Yang ke-8, Nabi SAW adalah pemilik telaga dan juga syafaat di hari kiamat. Dan poin yang ke-9, Nabi SAW adalah pemimpin umat manusia di hari kiamat. Banyak hadis menyatakan bahawa Nabi merupakan pimpinan. Bahkan Nabi juga adalah orang yang pertama masuk syurga. Dan poin yang ke-10, baginda adalah orang yang pertama masuk ke syurga. Dan ke-11, baginda adalah panutan terbaik bagi setiap manusia mengharapkan Allah dan keberuntungan dengan mendapatkan syurga. Telah disebut ayat tadi dalam surah Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Dan poin yang terakhir, yang ke-12, baginda terhindar daripada ucapan hawa nafsu. Bahkan ucapan Nabi SAW semuanya adalah dengan agama dan juga syariat.
juga dipandang termasuk wahyu yang tidak didatangi dengan kebatilan. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Ya. Sesungguhnya ucapan tidak lain dan tidak bukan melainkan apa yang diwahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini 12 perkara kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam perlu dijadikan qudwah hasanah dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam.